Kalau sambar rimau, baru tahu apa masalahnya. Kalau dah itu takdir Tuhan, sambarlah. Buat macam mana? Takut kah? Jangan takut dah hidup ni. Kan? Mati. Tengah jalan raya boleh mati. Tepi rumah boleh mati. Mana-mana boleh mati. Takut mati? Takut mati jangan hidup. Barulah kata, terjaga daripada tidur. Lepas tu, tenang-tenang, santai-santai sambil-sambil minum. Assalamualaikum, semoga tuan dan keluarga sihat selalu hendaknya. Waalaikumsalam. Hazha Ismail. Begitu juga saya doakan kepada saudara atau saudari ni dan bersama keluarga. Tadi ada mimpi apa tuan? Siang tadi terlena lah dalam mimpi pelik-pelik tu, tapi tidur siang. Mak sulung tuan masih mengajar silat ke sekarang? Saya tak mengajar dah, saya tak ada gelanggang silat dah. Tapi saya support gelanggang-gelanggang silat. Saya support dari segi ekonomi, dari segi sokongan dan sebagainya, macam tu lah. Dan saya tumpukan saya bahagian lain. Okay. Dah ramai dah jurulatih-jurulatih yang berlapis bawah saya yang dah mengajar kan. Kita support macam tu lah. Okay. Tuan Alan Smith stok habis dah kah? Buat sementara ni habis, lusa baru ada. Ubat raja kayu, minyak raja kayu, okay. Malam ni saya rasa panas dalam dada dan berat dalam perut. Saya letak minyak, yalah, minyak raja kayu tu kenapa? Tuan, saya letak minyak tuan hilang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Salam setia berani, apa khabar bro? Waalaikumsalam. Sihat macam ni je lah. Siapa dia tu ni? Imrazis. Gambar tak ada, saya pun tak tahu. Dia berani. Tuan terang sikit apa tu buluh perindu. Buluh perindu adalah buluh. Tak ada lebihnya. Okay, buluh perindu ada beberapa jenis. Aku dah tanya lah, kita kongsi sama tengah 2:30 pagi kot, 2:40 ni kan. Buluh perindu adalah sejenis buluh. Tapi dia ada beberapa spesies dia panggil tu, bentuk-bentuk dia. Kan? Tapi dia memang buluh. Nama pun buluh. Ada khasiat? Tak ada khasiat. Macam mana nak jadikan dia berkhasiat? Kat situ ayat dia tu. Dia hanyalah bahan. Macam rencah kita lah. Kalau kita kat dapur tu ada rencah, bunga lawang lah, itulah, biji itulah, itu rencah. Nak jadikan dia khasiat, dia ada gabungan-gabungan dan cara teknik-teknik nak ambil dia, ada masa dia waktu bila, ada waktu tarikh dia waktu bila, baru dia jadikan benda tu. Itu ikut disiplin ilmu. Ya. Kalau nak pokok buluh, dia ada serumpun buluh dia. Bukan semua tu nak jadi ubat, tak jadi. Okay? Waalaikumsalam. Tuan, macam mana nak persediaan untuk menghadapi tahun 2024? Jo. Kenapa Jo? Ada apa masalah kat tahun 2024? Benda yang belum pasti, benda yang hanya orang jangkakan, benda yang hanya orang kata-kata, tanpa fakta, tanpa apa, kita nak hadapi apa? Tak ada apa. Tahun 2024 kah? Tahun 2030 kah? Tahun 2050 kah? Saya bukan orang alim, tapi nasihat saya dengan iman. Itulah. Mak Sulong semoga berjaya. Thank you for your service. You are welcome. Dah 3 pagi. Saya baru terjaga daripada tidur. Tadi tidur awal. Bang, minyak gunung berkesan nampak bila? Macam tak apa nampak. Cara pakai tu, lepas mandi. Buat tak macam tu? Lepas mandi. Lepas mandi pakai berapa titik tu, lepas sapu. Okay. Cenuai dengan buluh perindu sama ke tuan? Tak, cenuai is cenuai. Buluh is buluh. Okay. Apa tanya banyak produk pula malam-malam ni? Minyak raja kayu apa khasiat? Saya tak letak beg kuning pun. Janganlah tanya produk. Minyak raja kayu apa khasiatnya? Raja kayu. Nama pun raja segala kayu. Kalau tidak, tak kalau untuk tua zaman dulu letak nama dia raja kayu, betul lah. Macam-macam. Dia ada buku dia.
Dia ada buku dia. Saya ada rujukannya. Rujukan dia buku tu adalah ensiklopedia tumbuh-tumbuhan herba di sekeliling kita. Buku rujuk. Memang ada. Raja Kayu memang demi tu. Banyak dia biasa. Dia nak sebut pun banyak. Ya. Sebab tu dah 3 tahun dah saya meniaga tu. Dah Alhamdulillah lah. Betul ke buluh perindu boleh memerdukan suara? Begitulah macam mana saya cakap tadi. Dia kalau diambil untuk tujuan-tujuan tertentu, dengan cara-cara yang spesifik, dia ada cara-cara dia, kan? Dan digunakan untuk memerdukan suara, dia akan merdu dah suara tu di telinga orang. Mungkin suara dia tak sedap pun, tapi di telinga orang akan jadi sedap. Itu cara orang dulu-dululah. Sekarang ni guna suara tak sedap pun masuk. Buat dia punya tuning dia pulas-pulas sikit, pulas pula dia punya mesin tu, automatik jadi sedap. Malam ni tak ramai, saya syok, saya suka macam ni. Ramai-ramai tu susah. Tak sempat nak baca komen. Ayah tiri saya ada buluh perindu, arwah meninggal, saya ambil tanam sikit tapi mati. Ya. Hujan tuan, sini hujan tak berhenti lagi tapi taklah lebat. Apa amalan Tuan Hutan untuk selamat akhir zaman? Saya tak nak selamat. Saudara Suhaimi Izzah, saya tak nak selamat di akhir zaman. Sebab macam mana kita hidup sementara kat dunia ni, macam mana pun kita akan mati. Kenapa kita nak risau tentang akhir zaman? Saya pun tak faham. Saya pun tak faham kenapa ramai sangat fikir takut dengan akhir zaman. Kenapa kita nak takut pada benda yang Allah sudah kata pastikan akhir zaman tetap berlaku. Hadis pun dah kata dia akan tetap berlaku. Jadi apa amalan dia? Amalan kita jangan fikir kehidupan ni. Fikir kehidupan selepas tu. Itulah akhir segala akhir. Kita hidup sekarang umur 40 lebih. Paling lama hidup pun mungkin Allah bagi ada bonus sikit mungkin 60. Kan? 60 mati tinggal berapa tahun je. Ada bonus sikit 70. Jadi apakah amalan dia? Apa nak risau tak akhir zaman? Kita buat yang terbaik pada generasi bawah kita ajar dia orang. Kan? Kita selesaikan amanah kita, didik mereka, ajar kita. Itu generasi bawah kita lah. Anak-anak kita, anak saudara, kan? Anak-anak murid. Dan untuk diri kita, doa selamat lah. Nak kata doa akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkanlah dalam agama. Wa'afiatan fi jasad. Sihatkanlah tubuh badan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa'afiatan fi jasad. Wa ziyaratan fi ilmin. Wa barakatan fi rizqin. Makanan. Wa taubatan qabla al-maut. Taubat sebelum maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lemah lembutkanlah kami, kesiannya kami waktu kami tengah sakaratul maut. Wa najata minan nar, jauhkanlah kami daripada api neraka. Itulah doa dia yang paling penting akhir zaman. Benda lain tak penting. Ada orang tanya Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, ulama besar Indonesia. Apakah amalan beliau setiap hari? Apakah doa yang beliau baca setiap hari selepas semayang? Dia ajar itu. Dia kata 9 perkara. Itu 9 perkara tu. Yang pertama dia minta doa yang semua orang tahu. Doa untuk diri dia dan mak bapak dia. Allahumma fir li zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua tahu, anak-anak kita pun tahu. Lepas tu sambung dengan doa selamat. Itulah amalannya. Dan itulah amalan terbaik. Nak minta apa lagi, semua lengkap dah tu. Kan? Okay? Jangan fikir sangat dengan benda yang tu.
Tuan pernah masuk hutan Gubir tak? Oh, bukan kata. Memang saya buat operasi kat situ dulu. Dan baru-baru ni saya pergi kat situ. Nak kata permainan saya tu tak layak lah cakap. Tapi operasi kat situ saja apa? 7 kali. Tuan, saya nak minta janji. Janji apa tu? Assalamualaikum, cerita sikit asal usul Raja Kayu betul ke kalau jumpa semua pokok tunduk kat dia? Tak betul. Kisah dongeng tu, saya sendiri pun dengar waktu saya kecil-kecil tu. Orang kata Raja Kayu kan, kalau kita jumpa kan, nanti kawasan dia lapang, lepas tu dia ada satu pokok kat tengah-tengah. Lepas tu semua pokok-pokok semua tunduk kat dia. Tak ada, bohong. Itu hanyalah cerita khayalan. Mungkin ada pokok macam tu, tapi kat alam bunian lah. Alam kita tak ada. Alam bunian jin ada, alam kita tak ada. Raja Kayu ada 3 jenis. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hitam, yang ketiga warna merah. Okay? 3 ni ada nama-nama tersendiri dia, ada yang nama lain. Contoh warna merah ni ada orang panggil damar minyak pun dia juga. Raja Kayu merah pun dia juga. Okay, yang daripada 3 ni, yang paling banyak sekali orang nak buat ubat yang paling banyak khasiat adalah warna merah. Warna putih, warna hitam, warna tu. Okay? Warna hitam ni kita akan jumpa dekat hutan kat Perak, kita ada jumpa. Warna putih ni orang asli selalu buat, selalu dapatkan, tapi jarang jumpa lah. Okay? Clear? So, bab Raja Kayu tu dia tunduk-tunduk tu tak ada. Tak ada, benda tak betul. Okay? Dia hanya pokok yang banyak khasiat dia. Banyak, itu saja dah. View 1K tak sempat nak baca komen, main laju. Itulah. Saya lagi suka live saya tak ramai. Lebih-lebih tengah-tengah malam ni kita sikit-sikit sama-sama kita dah lah. Diam-diam, boleh sembang-sembang. Jangan anda masuk live saya dengan beranggapan, Tuan Fikri banyak ilmu. Salah tu. Saya tak banyak ilmu. Janganlah masuk live saya, lepas tu terus terdetik atau anda cakap, Tuan Fikri banyak ilmu ni. Jangan, salah. Saya hanyalah makhluk Allah yang Allah sampaikan ilmu tu pada anda melalui bibir saya. Atas izin Allah. Itu saja. Okay? Itu ilmu tu Allah punya. Allah nak sampaikan pada anda hanya melalui bibir saya. Itu saja. Saya macam postman je lah, level saya ni. Kan? Tolong pas saja. Okay? Tuan Fikri banyak ilmu, tak ada. Saya tak ada ilmu. Itu ilmu tu Allah punya. Tuan, saya ada keris Naga Sutra, yang ada emas kat tengah-tengah tu. Boleh tak Tuan ulas tentang tu? Oh, itu tanya bab keris, tanya pakar lah. Benda tu kena tengok. Dalam komen tak boleh. Dia kena tengok. Dia ada, nak kira dia macam mana. Kan? Kalau buat video call pun lain lah. Tuan, kalau dia ada air terjun, macam nak tahu kepala air nak datang? Dekat air terjun, okay lah. Cuma kejadian dekat Gunung Jerai hari tu memang sangat tidak disangka lah. Tapi majoriti air terjun ke yang kita pergi, bila kita sampai mana-mana air terjun, benda pertama sekali sebelum anda pergi terjun dalam air tu, anda perhati dulu kiri kanan kat tebing. Okay? Tengok dulu lalang-lalang dan kesan-kesan air. Kesan-kesan hakisan air. Lepas tu tengok betul-betul lumut dengan warna. Alamak, benda ni nak kena buat lah. Dia nak bercakap payah. Kita akan nampak kesan bahawa air terjun tu ada kepala air atau tak ada kepala air. Ada air terjun yang memang tak ada kepala air. Datanglah hujan lebat mana pun, insyaAllah tak ada kepala air. Kan? Cuma air dia naik sikit je, lepas tu dah. Ada air terjun yang memang jenis terkumpul dekat atas, lepas tu tiba-tiba boom, dia turun sebagai kepala air. Ada memang itulah rutin biasa dekat air terjun tu. Jadi yang tu anda kena perhati betul-betul. Tak susah pun, benda tu senang je. Kan? Senang je. Kita tengok bekas air. Jangan tengok air tu. Air tu memang dah ada. Tengok bekas air. Okay? Lepas tu tengok langit lah juga. Kalau sungai ni mengalir, air terjun ni mengalir ke sana, tengok
Tengok langit kat atas tu, kalau nampak langit atas tu hitam, tempat kita panas, tempat sana tu hitam gelap, nampak hujan-hujan tu, hati-hati kan. Kan senang, ada 20 komen yang nak baca. Kimi tuan, saya balik dari kebun getah petang tadi terus rasa badan macam dicucuk duri. Tanda apa ya tuan? Saya tak pasti. Anda ceklah dengan doktor. Kan? Tekanan darah ke apa ke mana kita nak tahu kan? Perangkap sama komunis masih aktif ke tuan di kawasan Gubir? Kalau yang menggunakan bateri dah tak ada dah. Dia tak aktif. Tapi kalau mechanical yang masih menggunakan spring ke mechanical, taklah semuanya ni aktif, tapi mungkin adalah sebab benda tu kan digunakan ranting, gunakan jerang yang jenis pacak-pacak bawah tanah tu apa semua tu, itu lain kan, itu lain, tu mungkin ada. Tapi menurut ayah saya, sebab ayah saya salah seorang orang pakar, ayah saya lah pakar, ayah saya pakar jerangkap sama ada periuk api dalam tentera, ayah saya. Beliau sendiri jurulatih bab tu, jurulatih pakar bab tu. Jadi menurut dia, waktu dia dengan tim dia pergi clear kan tu, boleh kata hampir clear lah, tapi tak ada jaminan nak kata 100%. Itu yang itu sebab lah dengan ayah saya, dia bagi tahu kawan dia, anak buah dia mati depan dia apa semua, meletup lah apa semua, terburai perut lah. Siapa masuk live tu je dapat lah. Tuan Unified Arab Video okey je. Cenoy ada berapa jenis tuan? Cenoy ada 9 jenis. Saya dah bagi 4. Yang ada dekat saya punya tu sekarang, yang cenoy raja. Cenoy sebelum ni saya bagi cenoy bunian, cenoy akar, cenoy akar sikit, cenoy rambut. Syukri Shop, bagaimana amal ayat lakot ja'akum, ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 189 tu ya. Yang pertama, anda kena faham dulu apa maksud dia. Maksud dia, terjemahan dia, faham dulu. Faham jelas betul-betul. Oh, ini ayat ni untuk kita bertawakal, untuk kita bagi penyerahan diri kita, ada macam tu. Jadi macam mana nak amalkan? Ada ulama kata amal waktu semayang, 7 lepas semayang 7 kali. Tapi ada nak lebih mudah, lepas semayang baca 1 kali. Kan? Amal je lah. Amal je lah. Bukan nak suruh zikir kan. Yang penting bila kita baca tu, kita baca dengan seikhlas hati. Bukan jumlah yang kita nak baca tu. Ialah nikmat yang bila kita rasa bila kita baca tu. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Bila kita sebut dengan lidah hati kita tu, terjemahannya dalam otak, hati kita merasa apa yang kita bacakan. Itu lebih penting. Setakat kita baca tu, burung kakak tua pun kalau kita ajar burung tu boleh baca ayat tu, tapi dia pun tak faham apa benda dia baca, dia pun tak rasa apa benda pun bila dia baca. Burung kakak tua kita belajar. Itu perbezaan kita manusia dengan haiwan. Tuan, saya masuk sebab tuan bekas orang atasan saya dan guru saya. Oh ya ke? Alhamdulillah. Bro, tolong cerita tentang minyak lin Gunung Jerai untuk lelaki. Tahu, sedar tak? Dekat TikTok shop saya benda tu dah tak ada. Bukan habis stok tau. Kena ban. Atau kena ban. Hari tu kan saya buat live. Saya dah kata, bila saya tunjuk benda tu, jangan komen. Jangan komen apa-apa. Tak lagi kena ban. Memang betul. Pagi kemarin saya mula dapat violation point lagi. Ini saya malas nak jual kat sini ni. Sedangkan dekat saya punya kedai satu lagi tu,
Kat situ 6,000 sold. Kat sini jual 2-3 hari, kena ban. Kena ban, dah lah ban, dapat point, violation point. Bila kena violation point, sekali kelama kedai apa ni dengan TikTok ni hilang. TikTok tautan hilang. Kan saya mula malah nak jual kat dalam TikTok ni. Sebab orang dalam TikTok dia tak faham bahawa situasi saya sebagai pengeluar dan penjual. Aduh, macam mana saya nak buat? Kita nak bagi khasiat ke orang pula tak faham. Malas aku. Nak cari dekat kedai tu lagi. Sebab kedai sana alhamdulillah dia tak ban tak apa benda. Tapi kat sini aduh cerewetnya. Ini kali ke-9 ni. Kali ke-9. Produk minyak Lin tu saya kena. Terima kasih Taufik bagi live on air. Faiz Faizin, kalau dia hanyut angin rindu nak buat macam mana tuan? Saya pun baru putus cinta sebenarnya. Saya pun sebenarnya sedang kecewa. Memang ada rasa rindu-rindu tu ada juga. Tapi macam mana? Tuhan yang membolak-balikkan hati. Apa pandangan tuan tentang IHR dan Digital ID? IHR saya tak tahu apa-apa mengenai itu. Saya pun baca seperti mana saudara-saudari membaca. Saya tengok video-video seperti mana saudara-saudari tengok video-video. Okay? Tak ada lebih. Digital ID, saya tak faham apa-apa. Saya tak mau cakap apa-apa. Saya adalah buat Google search dan saya tengok apakah risiko Digital ID risk. Saya baca dan saya tak suka dengan risiko tu. Jadi saya punya personal, cara peribadi, siapa nak buat, saya tak nak buat lagi. Silakan. Smart abang ni boleh jadi abang ipar ni. Mai bagi adik perempuan seorang kat saya. Faizal Ibnu Razi, tuan tasbih teras kayu kemuning, share sikit khasiat. Mengikut ahli sufi, orang-orang yang mengamalkan kesufian, tarikat, ada dalam kitab mengenai tasbih. Sekarang tasbih digital banyak kan. Sebaik-baik tasbih adalah daripada kayu dan batu. Bukan plastik, bukan digital. Tapi kalau nak pakai digital kan, terpulang lah. Nak pakai yang tu pun terpulang lah. Tapi mengikut ahli-ahli sufi, ulama-ulama dan mengikut kitab yang orang zaman dulu, ulama dulu, tasbih yang terbaik adalah apa dia? Ialah daripada jenis kayu ataupun batu. Kerana kayu dan batu adalah makhluk Allah yang Allah cipta, di mana di akhirat nanti insya-Allah tasbih dan kayu itu akan menjadi saksi pada diri anda. Insya-Allah. Tasbih itu akan bercakap. Kan? Okay. Ada lagi ke Cenoy? Ada dekat TikTok Shop. Ni atas ni TikTok Shop. Saya tak letak lah. Pukul 3 pagi saya nak jual kan. Tapi kat sini, pergi kat TikTok Shop. Ada. Saya baru pergi ambil pagi tadi. Baru siap kat Gunung Jerai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak perlu komen. Joe Biden. Wih, ini mesti Presiden Amerika ni. Wih, bahaya ni. Siap-siap CIA ni yang tanya saya ni. Tuan, ni Joe Biden ni Presiden Amerika. Ini dahsyat, Presiden Amerika boleh ikut tautan. Boleh tahan dengan saya ni. Tuan, saya nak tanya kenapa nasi rumah saya cepat basi. Mungkin bakteria, mungkin apa, saya tak tahu. Tapi kalau ikut ilmu zaman dulu, kalau terlalu cepat basi, pagi masak, tak sampai petang, air basi dah. Ada benda. Bab nasi basi ni ada kisah.
Terus saya teringat satu kisah. Saya rasa yang orang-orang lama dah pernah dengar lah saya kisahkan ni. Tapi kalau mungkin ada orang yang nak dengar kisah tu, saya naklah cerita. Kan? Malam-malam sembang-sembang, apa nak dibuat lagi? Kan? Ya tuan, masak pagi, petang buka berbasi dah. Okey, nak dengar kah cerita tu? Tak apalah. Sembang-sembang pukul 3 pagi. Kisah ini berlaku pada tahun 2001. Betul 2001. Sebelum saya cerita, boleh tak saya dapat like 50,000 like? 50,000 like baru saya cerita. Nampak tak? Saya kan TikToker sekarang. TikToker pandai demand. Dah pandai demand lah sekarang. Dah pandai minta. Guys, nak dengar cerita? Like dulu 50k. Kita TikToker sekarang ni. Orang tua jadi TikToker. Demand lah sikit. Bukan so bagi bukan so minta duit pun. Kan? Tak minta gift pun, tapi kau bagi gift, terima kasih. Tak apa. Kesian je. Ini mesti Ustaz Syafiq ajar. Memang Ustaz Syafiq kan ajar. Ustaz Syafiq tok guru saya bab TikTok. Saya tok guru dia bab cenai. Kan? Tadi saya tidur tuan, sekali bini kejut cakap tuan live terus buka TikTok. Lain macam ni. Memang Ustaz Syafiq Prai yang mengajar saya ni. TikTokers kena tukar iPhone. Ustaz Syafiq ajar tu juga. Alamak, bab ni yang jam ni. Ustaz Syafiq dia racun saya suruh beli iPhone daripada hari tu ni. Saya tak boleh. Saya jenis orang Android. Okay, dah. Saja aja. Okay. Ringkasannya. Tak ringkas lah. Okay. Tahun 2001. Waktu tu saya menjadi jurulatih di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Okay. Ulu Tiram, Johor Bahru. Ini benda ni sebelum saya betul. Sebelum saya mengajar Tengku Mahkota Johor tu. Tengku Mahkota Johor dia datang hujung tahun 2001 ke 2002, awal 2002 macam tu lah. Jadi sebelum tu. Jadi waktu malam lapar. Kan? Saya sebagai jurulatih dekat sana ni dia mengajar daripada pagi sampai ke malam. Subhanallah, terima kasih 50,000 like. Dah, cukup. Banyak, saya gayat tengok like banyak-banyak, saya gayat. Okey, jadi malam tu lepas ada prep hours lah panggil kan. Ada lepas ambil kelas malam pada student, pada penuntut yang ada kat situ. Saya dengan 2 orang jurulatih lagi pergi ke Ulu Tiram. Dulu Ulu Tiram ni sebelum sampai traffic light Ulu Tiram daripada Kota Tinggi, sebelum dekat traffic light Pekan Ulu Tiram tu, sebelah kiri tu ada gerai-gerai tu, dia berderet tu gerai dia. Gerai-gerai makan berderet. Saya rasa dah tak ada dah gerai tu. Okay. Lepas itu kami pergi makan. Tengoklah kedai makan kan, kedai makan berderet, kedai makan. So tengok kedai sana, alamak dah penuh meja. Jadi meja sebelah sini nampaklah kurang orang. Jadi kami pun duduk. Saya masih ingat lagi, saya minta nasi goreng telur mata. Saya memang macam tu, saya suka nasi goreng kampung telur mata. Kan? Nasi goreng kampung dengan telur mata, air Milo ais. Bukan. Waktu tu saya minta air panas. Air panas. Milo panas. Okey. Lepas tu saya sembang lah dengan kawan saya yang sama-sama jurulatih ni, sembang kan, sampai air sampai dulu kan. Air sampai dulu, saya tak minum dulu, biar dulu sembang sebab air masih panas kan. Sembang main nasi goreng sekejap lah sampai nasi goreng tu sampai. Saya pun biasalah ada sudu garpu ambil
letak dalam ni. Boleh bayang tak? Nasi goreng panas-panas ni, nampak dia punya apa orang panggil, macam asap, dia punya wak tu kan naik. Panas ni. Nasi goreng. Saya ambil, letak dalam mulut, nasi tu jadi sejuk. Letak dalam mulut, nasi tu jadi sejuk. Saya kemam nasi dalam mulut. Alamak. Saya keluarkan balik. Ambil tisu, tutup. Kan? Lepas tu saya pun diam lah. Lepas tu saya dari hati dah tak sedap ni. Member duduk sebelah, duduk bersembang ni. Lepas tu saya pun air Milo panas, letak. Kita pun dah risau dah. Terus saya pegang air Milo tu. Air Milo ni macam ni lah. Dia ada tahu, tapi dari piring kan. Dia ada tangkai kan. Saya pegang atas macam ni. Ini petua orang. Petua. Kita punya ni tulisan garisan ni. Letak atas. Saya buat ni. Saya minum macam ni. Ini petua. Saya letak. Tak berani telan. Letak dalam mulut dulu. Lidah ni saya tolak langit-langit. Okey. Rasa kasar. Telan. Bau telan. Lepas tu saya diam. Saya panggil waiter tu. Dek, sekejap. Dek, tolong bungkus ni boleh tak? Kan? Nanti abang nak makan dekat bilik lah. Dekat camp lah. Lepas tu so nasi saya ni, nasi goreng ni, dibungkus lah. Letak dalam polystyrene. Sembang. Lepas tu member kata, jom balik balik bayar. Balik. Balik sampai kat bilik saya, baru dekat je pun. Kan? Jarak baru 10 minit je. Saya buka, dah basi, siap dah keluar ulat. Nasi tu baru goreng tak sampai sejam lebih yang lepas tu. Siap keluar ulat, dah basi dah. Lepas tu saya pun, bukan kedai tu. Dia masalahnya bukan kedai tu. Saya rasa ada orang khianat dekat kedai tu. Ada orang buat khianat pada kedai tu. Hati saya berfikir positif, ada orang khianat dekat kedai tu. Kedai tu orang buat naya, buat sihir. Patutlah kedai dia tak ramai orang. Tak tahu nak tuduh siapa. Kan? Saya kesian lah. Kesian kat dia. Orang tu nak cari rezeki kan. Tak, kenapa pukul 3 pagi handphone saya bunyi macam ni? Backup in process. Itulah. Kalau ni petua orang, dia macam ni. Nampak ni, kita punya ni kan. Ni berapa ni? Ni 1, ni 8. Ni berapa ni? Ni 8, ni 1. Ni 1, bahasa Arab. Tulisan Arab kan, ni 1, ni 8. Ni 8, ni 1. Gabung dua-dua jadi apa? 99. 18 tambah 81, 99 lah. Okay. Pegang macam ni. 3 jari. Bukan 4 jari, 3 jari. Ni petua. Kan? Mana kalau jangan bagi ayat-ayat ni, tak payah bagi petua. Kalau baru ni saya ambil ilmu dekat arwah Pak Long, Tuan Guru Pak Long Cik Ri. Dia bagi saya Bismillah Mim Ya Ya pecah. Itu untuk pecahkan pinggan. Kalau kita rasa pinggan tu ada sihir ke apakah, kita pegang dekat pinggan tu, kita baca tu kan, kalau ada santau tu dia akan pecah. Sebab memang Pak Long Cik Ri yang pakar menawarkan santau lah. Baru meninggal dunia tak sampai 2 bulan kan. Itu yang saya cerita tu lah, tu guru. Beliau ada karamah. Pak Long Cik Ri dah meninggal tu lah. Pak Long Cik Ri bagi saya ilmu tu. Saya ambil dengan dia bersanat, melutut depan dia, ambil salam cium tangan. Itulah. Itu nak bagi tapi yang pakai ni.
Itulah cerita dah. Kalau bila tadi ada orang komen kan pasal nasi basi. Kalau dia kata rumah dia cepat sangat nasi basi, saya rasa antara dua, antara ada bakteria dekat air yang dia masak tu ke, kadang-kadang kita nak cakap tak boleh kan, takkan semua bendanya jin. Kadang-kadang air yang kita nak buat air masak tu ada bakteria, atau bahan dapur kita ke ada bakteria, ataupun kadang-kadang kita lupa tau, kita punya kan sekarang pandai semua pakai periuk moden kan sekarang ni kan. Periuk moden, tekan dia tit cook, tit heat panaskan, tit ni macam tu. Dan kita lupa nak basuh dia punya, jarang nak basuh dia punya keliling apa tu, yang getah-getah keliling tu. Jadi bila elok dah masak periuk nasi tu pula, dalam tu ada bakteria yang melekat, ada kulat-kulat tu jatuh ke dalam nasi, memang nasi tu cepat basi. Jadi tak semua benda yang ada hidup kita ni semuanya jin, semuanya setan. Kita kena buat dulu fizikal. Betul tak periuk tu bersih tak bersih? Air kita guna tu, katakanlah kalau dah guna kowe ke kuku, tak kisahlah. Tapi kalau jenis direct daripada air pipe ke apa ke, kita kena tengok itu dulu. Kita tak boleh nak tuduh semua benda jin, semua benda setan. Sian kat jin. Kan? Jin selalu mengadu kat saya. Tuan, kenapa diorang asyik tuduh kami, Tuan? Kan? Saya kata, iyalah, korang lah, dah korang pangai tak elok, cuba buat pangai elok sikit. Tak ada. Kan? Dia mengadu kat saya kata, mengadu banyak-banyak, aku bagi Ustaz Syafiq tangkap dengan orang. Mengadu. Tak mau. Kami tobat. Bagus. Gurau. Siapa setuju tautan kita pakai iPhone? Type setuju. Hashtag Ustaz Syafiq. Tak usah nak kata. Mahal iPhone. Kadang sebab selalu tinggal nasi lama-lama dalam periuk, jadi basi, memang nasi tak tahan lama. Yang ni soalan ni bagus sebab sebenarnya tak ramai orang tahu. Kalau kena serangga cali nak letak apa, Tuan bagi sembuh? Kenal tak serangga cali? Yang lain lah. Hakim dah tentu kenal lah sebab dia tanya soalan tu. Orang lain kenal tak serangga cali tu mana? Tu. Yang dia punya ekor dia macam tu. Ekor dia macam tu. Nampak macam semut besar, macam kongkiak tu. Ekor belakang macam tu. Pedih tu. Kalau kena. Kan? Nak letak apa? Saya dah sediakan. Mudah ya. Tekan kat atas ni. Bukan nak jual pukul 3 pagi. Tapi saya bagi tahu lah bendanya. Tekan kat atas ni. TikTok Shop minyak raja kayu. Boh tu. Kan? Kenal. Bagus. Saya baru kenal itu sakit. Tu betul. Saya kena dekat bawah mata, merebak separuh muka. Dia sambil dia ketip, dia ada dia punya air kencing dia. Ada air kencing. Air kencing tu yang jangan duk gosok sangat, ni gatai panjang. Okay. Tahu sebab kenapa? Pedih melepuh, betul. Betul sahabat, betul. Adam Romi, hello Tuan ni memang askar, aku tahu sekadar buat konten hutan semata-mata. Adam Romi, tekan saya punya atas ni. Lepas tu tengok video saya yang pertama sekali sebelah atas. Tak susah pun. Saya memang susun saya punya kat atas tu. Ini cara saya kenalkan diri. Cukup. Banyak gambar dekat video pertama tu, anda tekan, anda tengok siapa saya. Okay? Cukup dekat tu lah, lebih-lebih tak payah cakap lah. Dia kesan ikut bekas garu dia. Ustaz Taufik, bukan Ustaz Taufik, Ustaz Syafiq. Syafiq Pusat Perubatan Al-Idrus. Boleh cari kat TikTok ya. Prai, P-R-A-I. Bukan dia duduk kat seberang Prai. Dia P-R-A-I itu Pusat Rawatan Al-Idrus. Pernah kena seksa juga, nak hilang parut pun susah. Betul. Tuan, saya pakai minyak cemil buluh. Tuan, ada rasa panas kat tempat sapu, ada apa ya Tuan? Wallahualam, mana saya tahu. Cuba tanya orang lain yang dah beribu orang pakai. Kan? Mereka, benda tu panas tak? Tak panas.
Anda ambil saya punya minyak cenderung, anda calik kat orang lain, tanya, panas tak benda ni? Tak panas. Jadi kalau anda panas, okey. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah. Cuma saya nak pesan, jangan berhenti pakai. Kalau dah jadi betul, jangan berhenti pakai pula. Pakai. Kan? Alamak. Kalau luka dalam badan boleh titip minyak raja kayu dalam air untuk minum tak? Aryan Haikal. Saya sebagai penjual dan saya punya kod etika dan juga disiplin yang saya kena jaga. Saya minyak raja kayu untuk external use, kegunaan luaran. Walaupun saya tahu kadang-kadang saya dah jual benda ni 3 tahun kan, dah beribu botol lah kan, berapa kan 20,000 botol lah satu Malaysia kan. Jadi selama 3 tahun lah. Jadi ada orang dia sakit gigi pun dia bubuh, itu terpulang kat dia lah. Tapi saya tak pernah ajar letak ke dalam air. Sebab apabila melibatkan makanan dan minuman, dia mesti ada sijil-sijil tertentu. Saya founder produk yang bukan jenis semua angguk semua boleh, tak boleh macam tu, salah. Kalau anda nak buat, anda buat, tapi bukan daripada saya. Okey, saya baca sekali lalu, saya baca sekali tu, dia banyaknya komen, ada 50 komen. Sabar kejap nah. Petua tak takut bini ada tak tuan? Saya tak takut bini. Bini saya 5 tahun lepas sign borang untuk persetujuan saya nikah lagi. Saya tak takut bini. Kan? Orang lain sembang ya, takut. Saya boleh tunjuk ni. Berapa kali saya tunjuk, nampak ni sijil. Bukan sijil, borang poligami. Dah ada nama saya, dah apa semua, isteri dah sign dah. Saya dah sign, isteri saya sekarang dah sign. Calon isteri, bakal isteri tu yang kosong. Sampailah sekarang. Tapi yang bukti ada. Kan? Takut bini siapa? Mana boleh takut? Pelik betul. Kita menghormati isteri. Apabila isteri menghormati kita, itu je. Kita imam, kita duduk depan. Takut bini, suruh bini duduk depan. Waktu semayang, kita duduk belakang. Allah Akbar, Allah Akbar. Sila sayang, isteriku, sila jadi imam saya. Mana boleh? Tak boleh kan? Jangan takut bini. Kau pernah jumpa tak semut keriak? Bukan semut keriak, semut kongkiak kot. Kami panggil kongkiak kot. Assalamualaikum, tuan, apa ubat ke? Ada ubat ke nak hilang sakit badan, ketagih ketum? Okey, Salihin. Untuk bab ketum ni, saya ada satu benda untuk menghilangkan ketagihan dan juga mengurangkan, malah boleh mengubati orang yang sakit ketum. Ada beberapa cara. Saya dengan Tok Guru Mat Gunung Jerai dah pecahkan beberapa ilmu pun bab ni. Dan beberapa orang dah datang kat Gunung Jerai minta berubat, kami dah ubatkan penagih dadah, penagih ketum sampai tu. Tapi teruklah dia kena. Kan? Memang kami suruh minum ni, buat ni depan mata. Okey. Salah satu cara yang mudah ialah cari teras kemuning hitam. Saya ajar ni. Ni tanya nak ada ubat ke nak hilang sakit badan ketagih ketum. Teras kemuning hitam. Tak payah banyak. Macam cukup. Ingat teras bukan kayu. Teras kemuning hitam, letak dalam cawan, tuang air panas. Ataupun letak air panas ni betul-betul letak kemuning hitam, nanti anda akan dapati, biarkan dia berendam dalam tu, anda akan dapati bahawa air ni daripada jernih dia akan bertukar jadi warna kuning. Okay? Minum air tu. Setiap hari bila nak rasa nak ketagih nak minum air ketum tu, minum air tu. Dah beratus orang dah dapat petua ni daripada saya. Alhamdulillah banyak orang dah berubah. Kan? Saya bukan tu, saya hanya menyampaikan. Macam saya beritahu saya, ilmu yang ada pada saya adalah ilmu Allah yang saya hanya Allah sampaikan ilmu ni melalui lidah saya, itu saja. Di mana lidah ni pun Allah yang punya. Ya? Saya harap yang mana terlibat yang ketum tu berhenti. Cukup. Stop.
Mana nak dapat keras kuning hitam, Allah carilah. Takkanlah semua benda saya nak suap. Betul tak? Anda cari kat TikTok Shop banyak. Cari yang original. Tuan hantu tu memang ada ke atau jin yang menyamar sebagai hantu? Memang ada. Yang daripada anak cucu cicit syaitan, ada lah. Iblis-iblis. Yang daripada golongan jin ada. Jangan risau buat hantu. Kan? Jangan risau buat hantu. Sebab bila hantu tu datang ke alam kita, automatik kita kena simpan dalam hati, pegang dalam hati, ni kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ialah kerana tiba-tiba kita berjalan-jalan nampak, oh ada hantu depan mata kan. Itu maksud dia hantu tu kurang hajar. Kenapa dia kurang hajar? Kerana dia sepatutnya duduk alam dia. Ini alam kita, apa dia nak buat kat alam kita? Dia tiba-tiba nak muncul kat depan kita, tak apa hal. Tadi waktu aku tak datang, kau tak nak timbul pula. Maksud dia kurang hajar. Dia kurang hajar dengan siapa? Dengan kamu sebagai khalifah kat bumi ni. Dia kurang hajar. Apa sunnah? Sunnah Rasul dengan para sahabat, apa dia buat apabila ada penampakan jin atau syaitan atau hantu ni? Mereka baling dengan batu. Mereka kejar. Okay? Itu sunnah. Ada sahabat yang cabut pedang, tikam. Ada para sahabat yang sampai tangkap bergusti, hampuk dengan batu kepala jin tu. Bukan para sahabat tu. Dah itu sunnah. Itu yang kita kena buat. Bukan kita momok kat anak-anak kita. Ya hantu. Mak bapak macam tu kau lempang nakutkan mak ni. Saya kalau anak saya takut-takut, saya bagi tahu dah, mana hantu? Mana hantu? Abah hantu tu, mana hantu? Abang, pergi kat hantu tu, pergi sepak. Katakanlah anak kita tunjuk tu, abah ada hantu lah. Mana hantu? Mana? Pergi sana. Ajar anak macam tu. Sunnah. Itulah sunnahnya. Jangan ajar bapak tu. Jangan ajar benda takut-takut. Kan? Cukup. Kerana bila dia timbul kat alam kita, dia kurang ajar. Itu je. Dia duduklah alam dia elok-elok. Apa kena mengena dengan alam kita pula? Boleh? Boleh tak kita buat macam tu? Mulai sekarang. Imam apa? Dia tulis dalam kitab dia kata, apabila kamu nampak jin, hendaklah kamu berkasar. Apa benda hendaklah kamu berkasar, kerana jika kamu berlembut, mereka akan berlagak dan ni pada kamu. Ketum ni ada orang tanya bab ketum lagi ni. Ketum ni sahabat, kan? Ketum ni orang zaman dulu, kan? Orang zaman dulu dia minum macam air teh. Daun ketum tu dia racik-racik halus, dia keringkan. Bila dah kering daun ketum tu, dia ambil 2-3 helai kecil, 2-3 helai je ni Ni daun ketum, dia koyak dia ni, cari dengan pisau bagi halus, dia jemur, dia keringkan dulu. Bila dah kering jadi macam hitam, macam teh tu kan, dia ambil tu, dia bubuh kat dalam tu 2-3, bukan 2-3 helai daun, 2-3 urat tu je, dia tuang air panas, lepas tu dia minum. Itu cara orang minum ketum. Baru badan tu sihat, baru ada efek yang baik dekat perut, dekat buah pinggang, dekat usus.
Itu cara dia betul-betul. Bukannya pergi beli dalam plastik yang orang dah masak tu. Yang hampa pergi rebus ketum sekali dengan daun-daun hijau tu apa benda. Korang duk minum apa tu? Korang minum getah dia. Minum dengan getah. Kan? Benda tu masih ada getah lagi. Petik-petik dengan getah-getah ada sekali. Masuk dalam tu. Masuk dalam periuk, lepas tu bubuhlah petah apa benda nak bubuh dalam tu. Ubatlah itulah ini, lepas tu pergi kacau, jadi cokorai, bubuh dalam plastik, pergi pakat minum. Itu dah jadi racun. Yang tu jadi hampa pening, jadi mabuk, haram. Itu nama dia penyalahgunaan ketum. Penyalahgunaan, perkataan pertama tu, penyalahgunaan ketum, salah guna. Aduh. Tak tu saya kata berhenti. Campur buat batuk lah, apalah, macam-macam. Kan? Baik nak mabuk, baik ambil pokok kecubung tu. Confirm mabuk. Ambil pinang merah tu. Tak tengok boleh tahan ke tak boleh tahan. Ada pantang larang ke smoking dalam hutan tuan? Tak ada pantang larang. Tak ada pantang larang. Anda nak isap okok macam kapal dalam hutan tu isap. Cuma anda tanya balik kat diri anda lah. Aku masuk hutan ni dapat udara segar. Yang aku pergi isap okok ni buat apa? Baik aku duduk dekat tepi kilang arang ke apa ke? Betul tak? Kan? Tu je. Tapi kalau pergi memburu sambil isap okok tu, itu jahanam lah. Kan? Bukan apa, binatang bau habis lari semua. Lepas tu nak memburu apa lagi? Minum kecubung. Salam tuan, macam mana nak kembalikan kecergasan tubuh? Buat kerja pun asyik letih dan mengantuk saja. Minta maaf saudara, saya bukanlah orang yang pakar dalam perubatan. Sepatutnya soalan ni ditanyakan kepada pakar nutritionist. Ya? Walau bagaimanapun, dan yang kedua, saya tidak tahu badan anda dalam kedudukan apa. Sekarang, saya tak boleh kata orang buat terus bagi ilmu macam tu je tanpa saya tahu keadaan anda. Betul. Cuma nasihat daripada saya, majoriti kita sekarang ni mempunyai masalah fatty liver. Saya ulang sekali lagi, majoriti daripada kita sekarang ni, majoriti kita ni, yang sedang tengok saya ni 500 orang, majoriti kita ada sakit fatty liver yang kita tak tahu. Apa itu fatty liver? Fatty liver adalah lemak-lemak yang terhasil yang telah berkumpul dan memenuhi kita punya hati. Bukan sakit hati tu, hati. Hati kita tempat tapis macam-macam tu. Okay, hati. Fatty liver. Boleh cari maklumat mengenai itu, memang ramai orang bermasalah dengan itu. Kan? Dan daripada kesan itulah menjadikan badan kita jadi lemah, jadi tak cergas, jadi itu okey. Cara untuk mengurangkan fatty liver ialah yang tak ada lain. Pemakanan kena ubah. Boleh rujuk kepada beberapa pakar nutrition, kan dah cara-caranya. Sebagai contoh, saya rujuk pada Dr. Eric Berg. Saya terus cari pakar dunia tu ya. Kan? Tolong jaga bab itu. Kalau badan kita lemah macam tu, memang kebanyakan kita tanpa kita sedar, kita ada hati yang berlemak lah. Fatty liver. Fatty liver. Okay? Betul, sebab minum banyak gula, betul. Benda-benda gula banyak. Ya. Kena ubah rutin hidup kita. Dr. Roland Victor pun bahaya. Dr. Roland pun okey, tapi dia bukan pakar nutrition. Okay, kena faham betul-betul, doktor yang kita jumpa dekat hospital, mereka tak pandai bab nutrition. Mereka tak tahu bab nutrition.
Nutrition, dia ada nutritionist, dia memang bidang tu saja. Doktor-doktor yang kita jumpa dekat hospital, kat klinik semua, mereka ada ambil kelas. Contoh dia punya kursus dia berapa? 1 tahun kan, untuk jadi doktor. Dia punya kelas bab nutrition mungkin 2-3 hari saja. Okay, kena faham bab tu. Sebab tu kalau kita nak dengar bab pemakanan, kita kena cari pakar pemakanan. Nak dengar bab yang lain-lain, kita dengar pada pakar yang tu. Kena faham betul-betul yang tu. Jangan nampak, oh dia tu doktor, dia cakap punya nasihat semua okey. No. Tidak. Yang tu kena faham betul-betul. Jangan kerana dia doktor, jadi kononnya dia tahu A to Z. Dia tak tahu benda pun. Dia tak ada beza dengan kita. Orang awam yang tak tahu bab nutrition dengan doktor, sama. Dia pun sama je. Okay? Yang tu kita kena clear bab tu. Okay? Tuan amalan untuk senaman untuk kekuatan batin. Yang tu takkan saya nak demo kat sini. Saya nak buat demonstrasi kat sini. Lain macam jadinya kan. Ada. Banyak. Bangun pagi sebelum nak kencing, tahan dulu. Lepas tu ni, dia panggil kencing jantan tu pagi-pagi kan. Pagi-pagi, kalau bendera segar, elok. Kalau bendera tu tak tu, pagi, kena jaga nafas dulu. Kencing dia, cara kencing pagi ni ialah tahan, bagi habis. Jangan dalam keadaan berdiri, kena dalam keadaan mencangkung. Lepas tu tangan kanan masuk kat celah kangkang kita dalam keadaan cangkung. Boleh bayang tak macam mana saya nak tunjuk? Duduk cangkung, tangan kanan masuk kita punya celah ni bawah ni kan, pegang benda tu kan, tarik nafas, tarik ke belakang, tukar pula tangan kiri pula. Itulah kata takkan nak buat demo kat sini. Gila demo macam ni. Sekejap orang rekod tak pasal, kata apa benda Tuan Fitri buat ni, buang terbiat ni. Kan? Tak boleh. Lepas tu kepala kat depan tu pula nak kena asah dengan tumit kaki. Tahu tak macam mana nak asah kepala depan tu dengan tumit kaki? Cara dia kena duduk macam ni, lepas tu tekan ni, lepas tu letak ni, lepas tu asah. Waktu pagi tu asah supaya dia kurang rasa ni. Okay, next soalan. Buat demo nanti janda banyak join live tuan. Saya tak risau janda masuk live saya. Saya takut tu yang geng-geng yang apa tu. You have to face it sayang. You have to face it sayang. You jangan malu Abang Fitri. Tuan Meja Fitri, you jangan malu. You have to face it. Kalau geng-geng tu masuk, jahanam aku. Kan? Janda masuk tak apa. Kawan-kawannya perempuan. Kan? Masuk geng tu jahanam aku. Oh, dia orang punya godaan. Saya cakap tu terang, saya dah aktif dalam social media 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun apa? 2016 lah saya start viral. 2016. Berapa? 7 tahun dah. Ya ilaha illallah, dia punya godaan bang. Dekat social media saya satu, kan kadang saya duk tengok mesej. Kan saya baca mesej. Mesej orang hantar kan. Tuan. Lain macam ni. Orang perempuan mesej saya tu normal. Itu lumrah. Perasaan hati ke hati itu normal. Lelaki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan lelaki, itu normal. Janda ke apa, kecuali bini orang saya kata tengok lain macam saya tak layan lah. Tapi I tell you lah, godaan geng lelaki ni terhadap saya, setiap kali saya punya tulisan ke status saya dekat tu viral saja, confirm ada macam-macam taktik yang gunakan. Macam-macam taktik yang gunakan. Kan? Kata orang hati saya ni kadang-kadang goyang tak? Caringnya brother ni kepada aku.
Goyang tak? Goyang. Tapi iman tu masih kuat lagi. Betul. Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Kerana hanya lelaki yang kenal lelaki. Hanya lelaki yang kenal lelaki. Okay. Sebab itu mereka boleh goda sama lelaki. Nak tahu kita ada keturunan. Saya pernah kenal zaman WeChat, ingatkan perempuan dia punya gorila boklut. Okay. Kalau ada perempuan dalam ni pun saya akan tanya dia juga. Sama lah. Berapa ramai perempuan tahu kalau ada perempuan dalam ni? Sembang pukul 3:30 pagi ni. Dia kena santai je. Kan? Berapa ramai perempuan tahu bahawa orang lelaki ni suka dipeluk daripada memeluk. Tak ramai orang perempuan tahu. Berapa ramai orang perempuan tahu bahawa lelaki ni dia manja walaupun dia dah tua. Dia punya manja tu pelik. Sebab tu perempuan demam tapi dia boleh buat kerja rumah lagi. Dia boleh pergi membasuh lagi begitu, mop lantai lah, apalah itulah. Laki kalau demam, Allah bang. Laki, saya sendiri pun kalau demam terkangkang atas katil. Nak ambil air kosong pun, yang tu ambil air kosong yang tu ambil air kosong. Panadol abang mana? Panadol. Allahu Akbar. Rasa macam nak kiamat dah. Laki memang macam tu. Kita memang macam tu. Kan? Berapa ramai orang perempuan tahu? Itu belum saya tanya lagi. Berapa ramai orang perempuan tahu lelaki tak payahlah. Nantilah lain kali lah. Tak boleh nak detail sangat, nanti TikTok ban. Okay. Berapa ramai orang perempuan, okey tak apa saya keluarkan. Berapa ramai orang perempuan tahu lelaki suka dia punya sini kan dibelai dan dinyonyok oleh orang perempuan. Soalnya orang perempuan dia rasa kita je nakkan dia punya. Dia tak tahu bahawa orang lelaki lebih suka kalau orang perempuan kat situ. Tak ramai orang perempuan tahu. Nampak saya punya detail tu saya kata. Bagi tahu saya benda tu salah. Rahsia lelaki dalam poket saya. Saya bercerita A to Z. Betul saya kata tadi, berapa ramai orang tahu bahawa orang lelaki ni suka dipeluk daripada memeluk. Orang lelaki kat depan TV, dia lagi suka bini duduk belakang peluk dia. Ataupun bini duduk atas kursi, suami duduk bawah, bini dia peluk daripada atas. Tak tahu. Sebab tu saya kata, kan saya bila viral lah, geng-geng tu goda, aduh. Okay. Sebab itulah bila mereka jadi songsang kerana mereka mendapat benda-benda tu daripada orang lelaki. Kan? Okey, tuan-tuan, tukar topik. Sekarang pukul 3 dekat pukul 4 ni. Dia pukul 4 pagi, saya tak berisau. Jarang budak-budak yang muda-muda, budak-budak sekolah ada dalam ni. Tak ada. Ni semua tua-tua je. Blushing laki-laki dalam live tuan ni.
Saya nak tanya Adam Aziz, ya silakan. Ni, saudara-saudari, tanya benda-benda lain lah. Jangan tanya bab hutan. Ya, memanglah nama, jenama saya Tuan Hutan. Tapi jangan sebut tanya bab hutan. Ya, tanyalah bab lain. Eh? Saya masih sekolah. Ya lah tu. Isu IHR. No comment. Ya, saya tengok video macam mana saya tengok anda. Anda pun tengok video sama saya pun. Apa ni? Saya masih baby tuan. Yelah. Isap puting memang masih baby. Kan? Masih menyusui ibu lagi. Tahu tak baby? Laki dalam ni semuanya baby-baby dalam ni. Semua masih menyusui ibu lagi. Salam tuan, boleh tak cerita bagaimana tuan punya perjalanan jadi pegawai askar? Panjang cerita dia tu. Boleh tak kita tangguhkan tajuk tu di waktu hari lain? Khas untuk tajuk askar aja. Boleh kan? Okey. Puteri Bunian cantik tak tuan? Seperti mana alam kan? Kalau saya jawab kan, orang tanya tuan pernah masuk tak alam Bunian? Sudah. Kan? Kalau saya mengaku tidak, macam menipu. Kalau saya kata ya, kalau saya kata pernah, orang suruh buktikan. Saya bebek diam lah, tak mau cerita bab bunian-bunian lah. Adam Aziz, saya tak belajar silat tapi saya tak boleh dengar lagu silat, tiba-tiba nak buka silat. Maksud dia anda kena belajar silat lah. Kalau anda dengar lagu silat, lepas tu tiba-tiba anda buka silat, saya sebagai guru silat, saya akan pandang anda main silat tu sumbang. Jangan anda nampak, itu bukan silat. Okey. Maksud dia anda kena belajar silat. Bila anda dah belajar silat, anda faham benar-benar silat yang sebenar, waktu tu gendang, dengar bunyi gendang mana pun, anda akan bersilat dengan betul. Ramai je saya tengok orang yang kata, oh tuan, saya tak belajar silat, saya dengar gendang silat je, saya terus nak bersilat. Silat lah. Dah kata nak bersilat, okey kami main gendang, kedengang dulu, silat kami nak tengok. Lepas tu kami tengok, sumbang. Langkah apa sumbang dah. Kan? Silat apa benda, itu hanya perasaan. Ataupun entah mana saka, mana bawa tu. Tapi tetap sumbang. Okey? Jadi kita sebelum kita memalukan diri kita belajar silat yang betul. Boleh? Nasihat saya lah, tak mau dengar tak apa. Saya jadi guru silat tak lama, 30 tahun lebih ya. Tuan nak hilang gatal kat kerongkong batuk macam mana tuan? Diflam. Pergi farmasi cari diflam. Ataupun ubat batuk ada. Saya nak ajar benda yang pokok-pokok ada dalam video-video tu, tapi takut tak jumpa lah. Sedangkan benda tu tepi semak kan. Betul tak? Saya risau tu je. Kalau boleh jumpa, tengok video saya ada ubat batuk. Itu memang mujarab yang daun dia atas hijau, bawah merah. Oh itu mujarab itu. Kan? Orang batuk dah lama, seminggu tak hilang ke 2 minggu tak hilang, yang tu jalan. Okay? Oh yo, ramai juga orang. Kenapa korang tak tidur pukul 3.45 pagi? Malbat tuan. Sebab naluri darah, wirama, wirasa, wiraga. Ya dah tu. Tuan mohon doakan saya semoga dapat jadi pegawai askar satu hari nanti. Saya takkan doakan. Doa yang terbaik adalah mak dan ayah kamu. Bukan saya. Kan? Sebab masuk askar ni ialah dengan kesungguhan dan kerelaan. Bukan kerana minat. Tuan, saya minat nak masuk askar. Orang yang cakap minat nak masuk askar itulah yang tak lama dalam askar. Hilang minat, dia datang penat, dia berhenti. Ramai dah saya jumpa. Tuan, saya minat sungguhlah masuk askar tuan. Saya betul-betul minat. Masuk askar, dia datang penat, dia hilang minat
Dia datang tak pernah letih ke teruk tak larat, hilang minat dia. Okay? Dapat tak pengajaran yang saya nak bagi tu? Betulkan niat. Maksud sekarang ni, betulkan niat. Supaya anda boleh bertahan. Okay? Saya tahulah, saya 25 tahun dalam askar. Saya jumpa macam-macam orang lah. Ainul Mardiah macam nak hilang badi mayat. Mandi sunat. Salam tuan, esok saya nak masuk hutan memancing. Ada boleh share ilmu sikit tuan? Tak boleh. Kalau bagi tu habis pupus kawasan tu. Usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Kan? Tak aci lah. Orang lain mancing, kita pun mancing. Orang lain mancing kosong, kita baca jampi-jampi semua. Tak aci lah macam tu. Tak ada thrill lah macam tu. Betul tak? Lebih baik kita bom ikan kat situ, ya prum, timbul balik, bawa balik. Dia tak ada keseronokan. Okay? Tak aci ya. Kawan-kawan kita mancing juga. Betul? Barulah kita seronok pergi mancing kawan-kawan, sama-sama sembang. Kan? Baca bismillah selawat sudah. Lepas tu Allah dapat tu, dapat. Kan? Minta rezeki ke Allah. Kalau saya ajar ayat tu nanti, tak aci. Kan? Tak aci tu. Betul tak geng? Tak aci tak? Takut kumpau tuan. Kalau tak kumpau, kan? Tak nama mancing lah macam tu. Baik pergi pasar. Betul tak betul? Takut pergi mancing tak dapat ikan. Tak payah pergi mancing, pergi pasar. Confirm dapat ikan. Betul. Kan? Okay? Dah itu rezeki kita macam tu lah. Barulah bila kita mancing tu kita ada apa? Kita ada, sambil kita mancing tu kita merenung diri, ada tasawuf dia tu. Ya Allah, aku bertawakal padamu ya Allah. Ikan ni milikmu ya Allah. Aku milikmu ya Allah, ikan ni milikmu, sungai ni milikmu, hutan ni milikmu ya Allah. Engkau lah pemberi rezeki, engkau yang maha pemberi rezeki. Aku hanya berusaha di atas kodok dan kodarmu. Ini sudahlah. Betul. Tuan nak tanya ilmu tarik duit tu memang ada ke? Ada, dan majoriti duit-duit itu adalah duit yang dicuri oleh jin. Duit yang dicuri oleh jin. Macam mana saya tahu? Sebab benda tu saya dah lalui, benda tu saya dah belajar, benda tu saya dah tengok depan mata. Malah ada ketikanya boleh korang cerita bab ni duit tu bau ikan. Duit tu, duit 50 tu konon buat tarik duit lah. Kisah ni ke zaman saya dulu-dulu ni, gila cari ilmu ni. Kan? Buatlah dengan Tok Guru ni. Sama-sama buat. Zikir memang zikir. Duit tu masuk. Prak, buka. Memang ada. Yang bestnya pegang duit tu, bau ikan. Masuk dia jin tu, dia pergi curi kat mana tu? Tu dekat pasar ikan. Memang tempat tu tepi laut pun. Demi Allah, depan mata saya. Kat situ saya tahu bahawa benda tak betul. Saya 10% pun saya tak nak ambil. Saya cuma nak pengalaman. Saya nak ilmu, saya bukan nak benda tu. Kan? Kita ada ingatkan baca bahasa zikir, tarik daripada alam lain. Rupa-rupanya benda tu jin pergi mohong kita. Dia pergi curi merata, dia bohong tu. Kan? Soalan terbaik, apasal tak curi kat bank? Itu cerita dia. Kenapa tak curi kat bank? Bukan soalan tu daripada anda. Soalan tu daripada saya pun saya tanya soalan tu. Sebab jin pun tahu juga bank tu penyamun. Tu kawan dia. Bank banyak makan rasuah. Banyak makan riba. Tempat banyak dosa. Kawan-kawan dia ramai dalam tu. Sebab tu dia tak nak rompak dalam bank. Gang. Okay.
Faham? Itu je. Betul ke tak betul siapa saya cakap? Macam orang tanyalah, tuan, kenapa kita tak santau dekat kenapa kita tak boleh hantar santau dekat presiden Amerika ke apa benda ke? Nak hantar apa benda je? Jin yang kita nak hantar dah tu jin kafir. Sana pun jin kafir. Dia geng. Oh, brother. Lu apa bikin? Saya nak hantar santau lah dekat ni. Weh, mana boleh ni aku punya ni kot. Oh, sorry. Salah tempat. Geng. Okay. Tang tu. Macam orang tanyalah, tuan, kenapa toyol tak masuk dalam bank? Nak masuk apa benda dalam tu ada setan dalam tu menunggu ya? Tuan, kenapa tak hantar toyol ke orang apa tarik duit dekat Genting Highland? Nak tarik apa benda atas tu, segala jenis setan ada atas tu. Engkau hantar setan toyol level private dekat atas tu full Colonel General. Geng. Apa benda? Betul lah. Simple dia benda tu. Dekat bank ada ke benda tu, tuan? Tak ada, walaupun dia tak buat pun, kalau dah bank tu jenis makan riba, ada benda jahat ni, ada lah benda ni, setan kat situnya. Kan? Kan? Tapi itulah kelemahan kita di zaman sekarang. Apa yang kita boleh buat, kita cuba elakkan riba. Takat mana kita boleh elak, kita elak. Nak elak semua, mungkin kita tak mampu. Tapi kita kena elak takat. Apa yang kita boleh elak, kita elak. Itu je. Jangan sampai dah tahu terang-terang semua riba lah. Jangan. Allah akan bertanya dia apa yang ada dalam hati kamu. Ya Allah, aku tak redha ya Allah buat pinjaman ni, tapi aku terpaksa. Kalau aku tak buat ni macam mana nak buat? Bantulah aku ya Allah, hilangkanlah masalah aku. Kan? Tolonglah aku daripada rezeki aku supaya aku boleh menyelesaikan hutang dia. Aku tak nak terlibat dah dalam riba. Alhamdulillah hidup saya sekarang saya tak ada hutang. Saya tak ada hutang bab-bab itu yang melibatkan riba. Kecuali ada kereta sebiji, itu pun saya nak selesaikan tahun ni. Saya tak mau langsung. Jangan terlibat bab-bab tu. Saya tak ada loan rumah, saya tak ada tu, tak ada. Loan peribadi pun saya gunakan yang Islamik. Yang ada akad, betul-betul akad. Akad bersetuju, ikut dia punya fatwa apa semua. Settle. Biar rakyat. Kan? Tu je. Okay? Tuan recommend kan perkenalan tuan jual barang-barang survival? Saya tengah mencari. Saya tak ada kawan-kawan yang menjual barang survival. Tak ada. Jujur saya beritahu, tak ada. Tuan, kenapa pendawaian elektrik ada 3 wire? Sebab kalau masuk 4 wire, dia bila masa saya jadi pakar elektrik pula tak? Tak ada lah. Mana saya tahu. Yeah. Betul tuan, saya kerja bank pun galakkan customer buat loan Islamik. Sekejap. Awet message. Miss Leo. Oh, comel. Boleh follow ni. Nampak tak? Pukul 4 pagi mata sniper nampak je. Tuan boleh bagi petua jadi pemberani. Operasi pengalaman tuan, salah satu operasi paling mencabar. Okay. Tuan petua bagi pemberani. Ini datang daripada ayah saya. Okay. Selain daripada yang saya ajar baca Al-Fatihah, sapu, tarik nafas tu sampai ke perut. Tu video tu viral, FYP. Tapi bukan saya post pun, orang lain post. Cara nak berani, meja Muhammad Fikri. Cara nak berani, Tuan Hutan. Cara type lah kat search tu. Akan keluar video lama saya, diorang post. Kan? Ini daripada ayah saya. Kenapa kita jadi takut? Kerana kita ada darah gemuruh dan juga hati kita tak tenang. Salah satu untuk menenangkan hati kita, apabila kita dah habis solat, masih dalam tahiyat akhir, dah habis tahiyat akhir, kedudukan tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah habis doa macam tu, tangan kanan letak di dada.
Tangan kanan letak di jantung. Di jantung, baca Alam Nashrah. Baca Alam Nashrah. Anda nak baca sekali pun boleh. Anda nak baca 3 kali, ke 7 kali, ke 11 kali, ke terpulang kat anda. Okay? Pegang jantung ni, tangan kanan pegang dekat ni, satu ni. Buat. Okay? Ni saya bagi bonus kepada 577 orang yang menonton pada pukul 4 pagi. Tuan, macam mana nak bagi penglihatan tajam? Yang bertanya ni, saya terima kasih kerana bertanya, tapi saya nak bagi tahu ni, saya sedang pegang spek mata. Makin tua dah. Kan? Cukup masa dia, mata yang tajam, zaman-zaman dulu, dia tetap akan lemah. Kan? Orang tanya, tuan macam nak tajamkan mata? Nak tajam mata, saya sedang pakai spek mata ni. Kan? Sebab, inilah ada umur, faktor umur. Kan? Nak membaca tu, tak apa nak jelas. Tapi kalau jauh, saya nampak clear. Lagi jauh, lagi clear insyaAllah. Pakcik tu, kenapa ada orang komen pakcik ni? Pakcik tumpang tanya, harimau akar bahaya tak? Tak mau jawab lah. Sebab hang panggil saya pakcik. Ni, kena tahu tau, adab masuk dalam life orang. Orang-orang lama dengan saya, mereka tahu. Mereka tak boleh panggil saya pakcik. Sebab saya sensitif. I terasa. Kan? Dia terus automatik tua. Jadi, masuk live saya, panggillah saya, paling tidak panggil tuan. Panggil abang tu lebih selesa. Sedap sikit pun, nak rasa dah selesa. Abang ke. Kan? Daddy tak boleh. Daddy. Uncle, pakcik, atuk semua tak boleh. Haram. Confirm kena block. Tapi soalan dia tadi, dia tanya pasal harimau akar. Harimau tetap harimau. Okay? Dia jaranglah serang manusia. Dia sangat jarang serang manusia. Tak ada sebab nak serang manusia pun. Makanan dia banyak. Okay? Abang tuan boleh? Sedap sikit bunyi. Kan? Abang ke apa ke? Remove. Bang, boleh bagi tips camping tak bang? Cara nak berjaga ketika malam di hutan. Siang tidur. Tu terang saya beritahu. Tak payah pening-pening. Kan? Siang tidur, malam lagi berjaga. Nak camping kan? Berceritalah malam-malam tu. Dengan kawan-kawan. Tu je. Okay? Awek tu tuan, panggil abang tuan tu. John White, tuan pernah ada pengalaman tak nampak diri sendiri real? Maksud dia secara real tak pernah. Tapi dalam cermin saya pernah. Yang saya cerita waktu tu saya tingkatan 1. Yang muka saya dan cermin senyum kat saya. Kita tengah gosok gigi. Muka toyo pagi-pagi buta waktu sebelum subuh. Buka mata. Cermin kat sekolah tu yang panjang. Saya duduk asrama tu. Buka tengok muka saya dalam cermin. Tengok saya. Dengan muka dalam cermin tu. Dia senyum. Senyum yang kurang ajar tau. Senyum macam ni. Senyum yang. Faham tak? Yang kita tengah muka macam tu. Terkejutnya pasal tumbuk cermin. Kan? Saya lari keluar. Dia boleh gelak kat dalam tu. Dia gelak, bergema lah sebab bilik air kan. Korang ajak lah. Saya lari dengan kain tuala. Kat ni je. Itu pernah. Tok Mat dah bangun pukul 4 pagi. Nak invite Tok Mat tak? Tok Mat dah buat apa pukul 4 pagi tak tidur tempat air? Boleh turun kah? Saya jumpa harimau akar dah mati tak buat apa. Saya pun tak tahu nak buat apa.
Bangkai tu. Siapa dia ni? Orang luar ni. Ni siapa? Tok Mat. Assalamualaikum Tok Mat. Apa khabar? Assalamualaikum. Tok Mat dah buat apa? Tak tidur lagi? Baru bangun. Besok nak pergi Kuala Lumpur. Tok Mat, pukul berapa nak pergi? Saya nak pergi rumah Tok Mat saja ni. Pukul 10 baru nak pergi Kuala Lumpur. Okey. Saya dalam pukul 8.30 tu saya sampai rumah Tok Mat. Okey, Tuan. Tok Mat pergi Kuala Lumpur. Kenapa Tok Mat? Ada apa? Dah lah, hal biasa lah. Ada cakap. Okey. Bawa kereta ke? Naik kereta api ke? Naik flight? Bawa kereta. Okey, saudara dan saudari. Ini adalah Tok Guru Ahmad daripada Gunung Jerai. Inilah Tok Guru Mat yang buat banyak produk-produk tuan hutan, di mana beliau lah duduk di belakang saya. Jadi Tok Guru Mat ni lahir dekat puncak Gunung Jerai. Dan hidup beliau di belakang dia. Beliau adalah salah seorang penjaga Gunung Jerai. Maksud saya penjaga tu anda faham sendiri. Segala jenis jin bunian ke apa ke anda nak tanya, inilah orang dia. Rahsia-rahsia Gunung Jerai anda nak tanya, inilah orang dia. Kan? Nak tahu anak murid Tok Mat ni taklah ramai. 7,000 orang ada Tok Mat anak murid. Ada lebih lah. Lebih lah. Anak murid Tok Mat ni daripada Sabah sampai daripada Filipina, Sabah, Indonesia, Batam, Singapura sampai ke Thailand. Malaysia jangan cakap lah. Dan saya lah anak murid yang paling junior. Saya anak murid paling bawah sekali, paling junior kan Tok Mat? Ya. Kira saya paling handsome mana tak? Paling ni lah. Okey, buat pengetahuan sahabat-sahabat, inilah dia Tok Guru Mat yang menghasilkan produk cenuai. Cenuai yang saya dah jual 3 tahun, Tok Mat yang buat. Okey, nak tanya apa? Saudara tulis komen, saya tolong tanyakan. Buluh Perindu pun inilah orang dia. Inilah Tok Guru dia. Tok Mat asal dari mana-mana? Kamal Zo, salam tuan Datuk Mat. Apa petua buang batu karang? Tok Mat, tolong jawab Tok Mat. Batu karang, ada pokok batu karang. Pokok tu karang tu kan? Itu je. Ya. Lebih dengan akar-akar kan? Kita dah tunjuk banyak kali dah. Okay. Kalau nak cerita buat Gunung Jerai, orang lain tu banyak yang merapu lah. Kan? Okay. Nak dengar yang real, ni orang dia. Nak tanya apa? Tanya sekarang. Tok Mat pasti kenal Ayah Bunian. Pula ada Ayah Bunian ke? Siapa Ayah Bunian? Siapa dia Ayah Bunian? Siapa dia Ayah Bunian? Salam Tok Mat, nak jadi murid Tok Mat boleh tak? Boleh kalau tahan lah Tok Mat. Kita pergi orang lautan masa seminggu. Bagi duduk bawah tanah tu Tok Mat, bilik bawah tanah kita tu. Ada gunung. Okey. Gunung baru hebat. Okey, ni Tok Mat dia tanya daripada Muhammad Adam, kalau pergi Gunung Jerai selain dari sightseeing melancong, apa yang patut buat? Buat apa? Kalau atas niat masing-masing lah tu. Masing-masing. Tok Mat ni tadi ada orang tanya juga ni. Dia kata, tuan, apa sebab pakai minyak cenuai buluh perindu tu jadi panas pada tempat sapu tu? Saya tertanya-tanya. Tok Mat, tolong jawab Tok Mat. Dia pakai cenuai kita punya tu. Dia pakai cenuai buluh kita. Lepas tu bila dia sapu tu, tempat dia sapu tu dia rasa panas.
Saya cakap dah kat dia, kata ada benda tu kat hang tu. Oh. Apa pendapat benda tu, yang Mat? tak elok dekat diri tu. Ada benda yang tak elok dekat diri tu. Patutnya kita pakai channel kita pakai dia sejuk. Tak panas. Betul? Betul? Mungkin kita lalu kawasan-kawasan yang benda tu menumpang tetapi tanpa disedari. Saya duk agak yang tu juga. Betul-betul? Okey, Tok Mat, orang tanya, Gunung Jerai tu tempat bunian kan? Bunian tu moden ke ataupun dia macam bunian cerita Piramli setinggan? Bunian tu lebih moden daripada kita. Betul, betul. Dia orang lebih moden daripada kita. Kita belum pakai 3G, dia orang dah pakai. Kita pakai kereta kecil-kecil, dia orang kereta lagi besar. Itulah betul tak teman? Ya. Okey. Dulu mula-mula saya pakai yang kawan punya panas. Lepas tu saya beli sendiri dah okey and sejuk. Mana boleh pakai kawan punya, kena pakai diri sendiri ya. Okey, nah, daripada saudara Kaduk, Tok Mat pernah pergi Pulau Besar tak? Oh, Pulau Besar Melaka biasa. Banyak kali dah pergi Pulau Besar. Okey, kah nak tanya? Nak tanya kah? Tok Mat pernah pergi Alam Bunian ke? Itu tak payah tanya Tok Mat, tanya anak murid dia ni. Tanya anak murid dia dah sampai dah. Kita bukan katakan pergi Alam Bunian. Dengan apa nama tu harus terbang kan. Kita biasa muzakarah dengan dia. Pasal banyak jam dengan Lansui. Dengan Lansui saya muzakarah dengan dia lebih kurang 5 jam. Di atas Gunung Jerai. 2 lelaki bini pula main tu, datang tu. Tapi dia soalan mereka semua bab ketuhanan. Kita pun nak takut nak jawab. Betul lah. Okey. Tok Mat boleh ke masuk dan keluar ke alam sana lah kan? Oh. Memang boleh Tok Mat tak? Kalau pintu tu buka, masuk lah. Buka, masuk. Kan? Tapi takut tak pandai keluar. Pandai masuk, pandai keluar. InsyaAllah. Ada yang orang masuk gua yang tak boleh keluar pun ada. Sebab tu kadang-kadang faham halam masuk ya. Keluar dia kena ghostan. Baru boleh keluar. Tahu tak? Dia masuk macam tu. Ni guys, faham tak apa Tok Mat ajar tu? Okey. Ini kata orang belajar ilmu bagi habis. Jangan belajar separuh-separuh. Tok Guru baru buka ilmu macam mana nak macam mana termasuk alam sebelah. Kan? Lepas tu korang betul pergi test. Masuk macam ni, katakanlah masuk macam ni. Masuk macam ni. Masuk. Nak keluar, jangan pusing balik macam tu. Pakat tak jumpa pintu dah. Okay. Maksud Tok Mat tu adalah bila anda masuk macam ni, anda nak keluar, anda kena berundur. Sampai keluar. Kan? Itu ramai orang terkenal tu mana? Orang terkenal yang mati banyak dalam gua tu. Pasal itulah, pandai masuk, keluar pun ikut depan cari pintu tak jumpa. Itulah. Okey. Ni orang tanya ni, daripada Nur Adawiyah, biasa orang Bunian sorok orang lelaki je ke? Tak apa, saya tolong jawab. Memang orang lelaki je. Sebab kalau sorok orang perempuan ni kuat beletir. Bunian pun serabut dengan orang perempuan kita ni. Kan? Saya itulah inilah apa ini tak cukup lah, tu tak cukup lah, komplain banyak. Kan? Bunian pun pening. Alah, buat sabut lah, bawa minah ni masuk dalam ni. Pergi balik lah. Macam tu. Orang lelaki ni dia masuk, dia pendiam. Dia tak banyak bercakap. Betul tu mana? Ya, Bunian lelaki pada sorok, perempuan pada sorok. Kan?
Aduh. Tok Mat kat Padang Tok Syekh ada jambatan bunian kan? Oh, ini tak boleh. Nak cakap ke Tok Mat? Di situ Padang tak Tok Syekh. ada jambatan. Jambatan tak ada. Jalan tak ada pun. Mm-mm. Ada jambatan ni Gunung Ledang. Naiklah Gunung Ya. Ledang jumpa jambatan Mas tu. Hmm. Hmm. Okey, saya tengok. Tok Mat, okey, daripada Mr. Bob CH. CH ni mungkin Cameron Highland kot. Boleh Tok Mat cerita lebih jelas berkenaan bunian di Gunung Jerai? Tok Mat cerita sikit-sikit. Tok Mat jangan banyak. Sikit-sikit. Sama ya. Bunian di Gunung Jerai ke. Bunian di apa nama. Dekat Kuala Lumpur tu ke. Semua sama. Sama macam kita juga. Tidak ada perbezaan lah. Macam kita pun hidup. Ada Cina, ada Hindu, ada Melayu. Kan? Macam tu lah. Sama dengan dia orang. Dia ada suku-suku kaum dia. Suku-suku kaum dia tu. Ada yang kaya, yang susah. Macam tu lah. Tok Mat daripada tadi lagi geng-geng memancing duduk minta ayat memancing kat saya. Saya tak bagi sebab saya kata tak aci lah. Orang lain mancing tak pakai ayat, hang pergi dengan kawan-kawan tak pakai ayat, hang pakai ayat lagi mana aci. Tanya ni dok minta kat Tok Mat ni. Saya baca sekali ya. Tapi kena pandai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Opi takau omi takau jabat. Mai ikan yang paling besar dari dalam kolam tu. Kalau dalam laut jangan panggil ikan besar. Ikan besar dengan bok-bok kalau ditarik pergi. Dah, jangan sebut banyak kali tu Mat. Nanti pening dia orang. Ni orang nak tanya, Tuan tolong tanya boleh tak kita kahwin dengan orang bunian? Oh, nak buat apa kita kahwin dengan bunian? Takkan kita tak laku dekat alam manusia? Takkanlah kita ni hodoh sangat. Kan? Kena kahwin dengan alam manusia dulu. Sebab kita duduk alam nyata, kahwin dengan alam nyata dulu. Kan? Bini kedua boleh tak Mat? Kalau bini kedua boleh tak? Bini kedua saya bini kedua boleh lah. Mana alam nyata dah ada. Ambil lah rakyat seorang. Okey. Tapi jangan sampai terjerat. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Jangan kita terjerat lah. Ayatlah. Ada yang terjerat tak keluar sampai hari ni. Ada satu ustaz yang duduk dalam tu. Kahwin di Mekah. Bila kahwin dia balik main Gunung Jerai. Balik Gunung Jerai sampai hari ni tak boleh keluar. Saya tanya perjanjian macam mana. Nak kahwin nak duduk dalam lah. Nak duduk dalam. Duduk sampai hari ni. Betul lah. Kesian kat ustaz tu kan? Kesian ustaz tu. Bertukar dan pinjam barang bunian. Oh, ni dekat gua yang kita punya tu mana? Dulu memang lah, banyak Gunung Riang pun ada tempat pinjam mangkuk. Di Gunung Jerai pun ada. Kata tempat, banyak tempat. Ni yang saya pergi ziarah dah tu banyak tempat. Tapi lah ni dia tak bagi. Banyak orang yang nyata dia kata rosak tu memang tak balik. Memang. Itu dah timbus pintu depan tu kan? Ya. Itulah. Tok Mat bergerak KL pukul apa? Pukul 10 Pukul 10. Sagi saya ni lah. Pukul 8 lebih saya sampai rumah Tok Mat. Okey tuan. Tak apa. Okey tuan. Saya ni Tok Mat ni. Okey guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kan? Macam mana nak buat? Itulah secara ringkas. Rezekilah pukul 4 pagi. Jarang Tok Mat ni. Dia terjaga tu. Beliau berbalik daripada Sabah. Lepas tu duduk rumah 2-3 hari. Besok nak pergi ke KL pula. Banyak urusan. Okay? Tuan macam mana kecanggihan alam bunian?
Jangan fikirkan alam bunian yang anda tengok dalam TV tu, yang anda duduk tengok dalam kita Piramli semua tu. Rujuk Al-Quran. Okay? Ayat Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Waktu Nabi Sulaiman diberi kuasa dan juga semua sekali jin berada di bawah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh perintahkan jin menyelam ke laut yang paling dalam dan boleh bina bangunan yang paling tinggi. Bahasa mudah dia macam ni. Manusia tak boleh buat. Jin dah ada engineer, dah ada arkitek, dah ada semuanya. Waktu zaman Nabi Sulaiman lagi. Jin dah ada teknologi nak menyelam sampai ke laut yang paling dalam. Fikir itu sudah. Itu zaman Nabi Sulaiman. Di mana manusia di zaman Nabi Sulaiman baru mungkin boleh buat bangunan 2-3 tingkat. Tapi jin boleh buat sampai menara KLCC. Itu level. Okay? Kalau kita cakap pun tak percaya, rujuk. Okay? Bahasa mudah. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, mati. Ya. Umur kita 24 tahun baru nak jadi engineer. Kalau kita hidup kerja sampai engineer 30 tahun, start 25 jadi engineer, umur 55 pencen. So dalam hidup kita 30 tahun dia jadi engineer. Kan? Itu manusia. Kalau jin tu dia ada engineer, dia hidup sama 300-400 tahun, dia jadi engineer saja 200 tahun, agaknya dia lagi pandai ke? Kita lagi pandai. Fikir sendiri ya. Tak? Maaf tuan nak tanya bidan 7 Gunung Jerai, cerita sikit. Tak semua benda boleh cerita dalam live. Okay? Tadi Tok Mak dia tu nak tanya. Ya, selamat malam. Kau apa ni? 4.20. Lamanya saya live. Saya live tadi start berapa? Pukul 3. Saya live tadi 2.30. 3.30. 4.30. Lagi 10 minit cukup lah. Dah selamat pagi. Tuan macam nak tahu susu galur kita daripada 7. Mana dah saya tahu. Kan? Mana saya tahu. Saya bukannya ada ilmu tembus tengok keturunan. Baru ni dekat Indonesia ada. Ada seorang orang yang alim, baru saja keluar daripada bersuluk 100 hari. Beliau bersuluk 100 hari itu pun, selama 100 hari, dalam suluk beliau tu, sahur, pisang 1 sebiji. Dia buka puasa, pisang sebiji. Selama 100 hari. Dan dalam keadaan suluk. Bersuluk ni berzikir 100 hari. Allah bagi beliau salah satu kelebihannya adalah beliau boleh membaca keturunan seseorang tu. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya, Tuan Guru Syekh Nazrul dengan Ustaz Syafiq Prai dapat bertemu dengan beliau dan juga dengan rombongan lah. Dan kami tanya beliau secara lemah lembut kerana beliau memang kurus orangnya. Kurus, dia dah 100 hari kot. Dia baru keluar. Beliau pernah duduk di Malaysia beberapa tahun bekerja dan belajar beberapa ilmu tarikat daripada tuan guru kat Malaysia. Kemudian beliau balik ke Yogyakarta dan beliau meneruskan pengajian dan juga tarikat beliau sana
sampai tahap beliau bersuluk 100 hari. Elok beliau keluar je. Dan yang bestnya, sebelum kami pergi ke Indonesia baru ni, sebulan sebelum kami pergi, yang orang alim ni sudah bermimpi bahawa akan ada satu rombongan datang daripada Malaysia kan, ke tempat situ, dan beliau sudah bermimpi muka kami, sedangkan beliau tak pernah nampak, tak pernah jumpa kami. Beliau sudah bermimpi muka kami, dan beliau ni adalah salah seorang orang yang level tinggi juga dalam Ikhwanul Muslimin Indonesia. Kami bertuah kerana dapat berjumpa dengan beliau. Elok-elok beliau habis tu, itulah beliau bermimpi. Sedangkan sebelum kami pergi Indonesia baru ni, sebelum pergi, 2 minggu sebelum pergi baru kami confirmkan tarikh lah, itulah, hotel lah, flight semua. Tapi beliau sudah bermimpi tentang kami sebulan sebelum kami pergi. Sebab tu beliau waktu jadi ikhwan, beliau tanya pada kawan-kawan Ikhwanul Muslimin, dia kata, ada tak rombongan daripada Malaysia akan datang pada tarikh sekian-sekian, kan? Muka mereka, badan mereka macam ni. Beliau ceritakan. Jadi ustaz-ustaz dalam Ikhwanul Muslimin ni, kebetulan ada seorang tu dia buat travel agent. Dia menguruskan kami punya penerbangan dan urusan kami ziarah Wali Songo semua ni, kan? Dia bisik kepada Syekh Nazrul dengan Ustaz Syafiq, kan? Saya tak dengar lagi waktu tu. Lepas tu bila kami bergerak kan daripada Surabaya tu sampai ke Yogyakarta, pusing kan. Hari ke berapa baru saya dengar berita tu. Kami dah sampai kat Yogyakarta, memang kami tanya elok-elok depan dia. Beliau teka tu tepat satu persatu. Dahsyat. Allah bagi kelebihan kat beliau. Keturunan. Beliau boleh tahu keturunan orang ni keturunan dia apa. Asal usul dia macam mana, dia boleh nampak. Susu galur kita kata atas. Termasuklah saya. So, soalan tentang diri saya yang saya telah tanya daripada diri saya selama, daripada saya kecil, saya tak tahu saya punya keturunan. Kan? Sebab saya tanya ayah saya pun, saya lahir-lahir, atuk saya dah tak ada. So, saya cuma ada ayah. Saya tak pernah ada atuk nenek dalam hidup saya. Jadi saya punya bin tu sampai ke moyang saja. Syu'ib bin Maisah bin Sa'ad. Oh, sampai ke bapa pada moyang. Itu saja level yang saya tahu. Saya tahu 4 peringkat je. Atas pun saya tak tahu. Jadi ketika saya dengan jujur ikhlas tanya, betul-betul adalah kejadian yang pelik berlaku di situ. Sebab petang tu sebelum berjumpa dengan orang alim ni, saya ada bersembang dengan Syekh Nazrul. Kami berdua je duduk sebelah-sebelah dekat hotel. Orang lain tak ada, jauh semua tak ada, anak-anak murid dia semua tak ada. Kami berdua je duduk. Saya bisik dia sekian. Dia pun cakap saya sekian kan. Malam tu waktu kami sembang, yang kami bisikkan ni adalah mengenai keturunan jugalah. Malam tu orang alim tu cakap benda tu sebiji macam mana saya bersembang petang tadi. Saya dengan Syekh Nazrul berubah muka, terkejut kami. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Dan beliau ceritakan satu. Macam mana nak pergi jumpa orang alim tu? Dia ada kat Yogyakarta. Alhamdulillah, sekarang saya dah tahulah keturunan saya daripada mana. Keturunan saya daripada mana, naik ke atas, siapa dia. Saya takkan cerita lah dalam live. Tak cerita. Tak mau timbul ada perasaan riak, takabur apa semua. Pada saya, alhamdulillah keturunan tu, kan, Allah rezekikan saya macam tu, alhamdulillah, cukup. Saya tahulah apa amanah saya nak buat. Saya tahulah perjalanan hidup saya. Itu je. Terus saya faham kenapa hati aku masuk askar. Kenapa ayah aku pun masuk askar. Kenapa kami suka ke arah ni? Kenapa kami jadi suka silat macam ni? Kenapa kami? Baru kita faham. Sebab dalam DNA kita, dalam DNA saya ni, dia susu galur daripada situ. Oh, baru saya faham. Selepas saya dah hidup selama 40 tahun lebih, selama ayah saya pun dah hidup 80 tahun, ayah saya bila saya balik daripada Indonesia, saya cerita pada ayah saya pun terdiam. Dia pun kata subhanallah. Ayah saya keluar itu je mulut dia. Subhanallah. Dia kata.
Baru faham kenapa itu naik. Sampai kena saya naik. Oi, baru faham. Okay. Kenapa saya berjiwa ke arah ni? Kenapa macam ni? Kenapa? Oh, kan? Itulah dia. Itulah perkara-perkara yang menarik. Tu bukan tu tak ada kena-mengena. Kan? Okay? Itulah. Itu kelebihan orang yang bersuluk tu lah. Itu kelebihan dia. Bukan kita. Kita dengar. Tapi apa yang dia teka pada semua, Ustaz Syafiq, pada yang ni semua betul. Semua betul. Semua betul. Pada orang-orang ni semua betul. Okay? Kelebihan. Itu baru benda kecil. Tu cerita paling benda seronok dalam hutan. Seronok dalam hutan, mandi terjun lah. Tu benda paling seronok dalam hutan. Air dia segar. Okay. Dalam tu Abang tanya, yang Tuan Alim tu tarikat apa? Terima kasih. Dia ada Syaziliyah pun ada. Dia ada Naqsyabandiyah, Muhammadiyah pun ada. Banyaklah dia. Tuan sesuai nak camping sekarang. Tuan ilmu lipat bumi tu betul ke tipu? Dua. Lipat bumi ni dua. Satu, dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang Allah sayang. Kan? Melalui karamah ataupun ma'unah. Di mana orang ni pun dia pun tak tahu dia ada kelebihan tersebut. Kecuali diberi oleh Allah. Yang kedua, yang mana dia belajar. So penganugerahan atau yang dia dapat tu melalui apa yang dia punya pelajaran dan amalan. Pernah bersuluk tak tuan? Allah, suluk biasa-biasa. Ada dua beza. Satu suluk, satu lagi beruzlah. Menyendiri. Jangan anda fikir, banyak orang buat silap macam ni. Bila dia masuk dalam tarikat, dia belajar sesuatu benda, dia nak pergi bersuluk ke betapa ke, dia kepegang niat dalam hati dia, aku ni nak pergi kat gua ni, aku ni nak pergi Gunung Jerai, aku ni nak pergi ke mana sebab aku nak menjauhkan diri aku daripada orang ramai supaya aku boleh dapat ketenangan dan boleh berzikir dengan tenang sekian-sekian. Okey, dengar tu. Kalau anda ada niat kat situ, niat kata anda nak pergi betapa, nak pergi bersuluk kan, dan nak membuatkan amalan-amalan situ, dan anda nak menjauhkan diri anda daripada orang lain, kat situ je anda dah. Kat situ je dah silap besar dah. Dekat mana silap besar dia adalah apabila anda merasakan bahawa anda lebih baik pada orang. Kat situ. Kat situ saja dah fail dah. Maksudnya, sepatutnya niat anda adalah, ya Allah Tuanku, aku ni nak pergi bersuluk kerana aku nak menyelamatkan orang lain daripada keburukan diri aku. Itu dia. Bukannya aku nak pergi bersuluk, nak pergi betapa ni kerana aku nak menyelamatkan diri aku daripada keburukan orang. Macam orang lain buruk, hang yang baik. Kat situ dah salah. Tu kata kena berguru. Kalau pergi kononnya pergi betapa, baca berzikir kan, duduk tengah hutan ke mana ke apa kan, konon-konon nak bertenang, konon-konon nak ni, salah. Kita kena fikir orang yang dalam perjalanan orang salik atau orang yang salik lah dalam perjalanan ni, yang berada tarikat ni, dia mesti berfikir bahawa dia yang buruk. Dia yang buruk. Dia masuk hutan, dia jauhkan diri pada orang bukan kerana orang lain buruk, kerana dia yang buruk. Dia nak selamatkan orang-orang lain daripada keburukan yang ada pada diri dia.
Apa Lepak sengah lah, ngantuk lah. Itulah, sembang 700 orang tengok, gift pun tak bagi. Kedekut paip tu lah korang ni. Tu orang Kedah panggil apa? Kedekut paip. Gift pun tak bagi. Bagilah banyak sikit gift. Tak ada, saya tak minta pun. Gurau Okay lah guys, ngantuk. Nah. Nak rehat. Lagi nak masuk waktu subuh dah. Saya pun nak keluar dulu. Okay, jom. Nanti lah saya buat lagi video. Saya pun tak sempat lah. Saya pun sibuk kan nanti sebab video. Nak bagi tahu ni 700 orang. Siapa orang utara ataupun siapa yang nak balik ke Kedah pada hujung bulan 12, okay, dengar betul-betul, pada hujung bulan 12, start daripada 27 hari bulan sampai tahun baru, sampai 31 hari bulan Disember. Saya ulang, daripada 27 hari bulan sampai 31 Disember, kan? Ada acara besar dekat Stadium Alostar. Siapa orang utara atau nak balik ke Kedah, ke Perlis, ke Penang, pada 27 hari bulan sampai 31 ada acara besar, acara biasalah macam karnival apa semua tu. Saya akan tiba sana, boleh jumpa kat sana. Macam-macam acara menarik, saya dah tengok dah acara tu. Kan? Memang menarik. Kan? Tiap-tiap hari ada bagus-bagus, macam-macam lah. Bagus lah, memang best lah. Saya cakap tu terang memang menarik. Siapa orang utara boleh pergi. Boleh pergi situ. Nah, balik kampung ke apa ke, masuk. Malam 31 tu tahulah. Memang ni lah, dengan Raja Muda Kedah pun ada apa semua. Ramai orang, memang menarik. Boleh datang waktu tu. Baju bila jual tuan, waktu itu.